Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Hari ini kami ingin menceritakan tentang pendekat gigi. Saya bernama Adu Afnan bin Abdullah, bernombor metrik 16 DKM 21F1086. Saya Muhammad Aziz Azwan bin Mazlan, bernombor metrik 16 DKM 21F 1092. Dan saya Muhammad Arif bin Anjum, nombor metrik 16 DKM 21F 1090. Okey, sekarang kita akan kita akan tengok video pasal pendekat gigi. Okey. Okay, penting ke braces ni? First kali kita kena faham, orang tak pakai braces suka-suka. So kalau tiba-tiba ada pula ustazah keluar soalan, ni apa sibuk-sibuk nak pakai braces ni? Tak tahu ke berdosa mengubah ciptaan Tuhan? First kali dia bukannya pakai suka-suka. Tak ada orang yang nak pakai suka-suka pakai braces ni. Pakai braces ni tak mudah. Pakai braces ni sakit. Pakai braces ni perlukan penjagaan yang sangat teliti, sangat rapi. Kena jaga, bersihkan gigi 2-3 kali ganda lagi daripada kita biasa-biasa yang tak pakai braces ni. Bila orang ada masalah je yang akan pakai braces ni. Masalah dia apa? Contoh masalah dia, masalahnya gigi dia terlalu rapat-rapat sangat. Bila terlalu rapat, dia ada masalah lain. Masalahnya contoh, bila dia makan, makanan selalu tersangkut dekat celah gigi dia. Jadi dia susah nak bersihkan. Bila susah nak bersihkan, gigi dia ada berisiko untuk rosak. Ataupun contohnya masalah lain lagi, bila dia bercakap, sebutan dia tak jelas. Bila dia mengaji, bila jadi imam solat, sebutan dia tak jelas. Jadi untuk mengelakkan daripada sebutan tak jelas ketika solat, sebab itulah dia pakai braces. Okay. Berapa lama biasa pakai braces tu? Sabarlah, ni nyampuk lah. Tak boleh lagi bebel. Biasanya orang pakai braces ni sebab dia masalah, dan setiap masalah tak sama dia punya tahap-tahap dia. Jadi kita kena jumpa doktor untuk periksa, adakah saya ni perlu ke tidak pakai braces. Kalau tak perlu, tak payah. Harga dia pun bukannya murah, harga dia mahal. Yang murah 300, 400 tu fake braces, bukannya braces betul. Tak mampu pun nak gerakkan gigi kepada kedudukan yang betul, yang baik. Berapa lama masa diambil untuk seseorang pakai braces? Yes, this depends on the case. Kalau ada setengah case yang sangat complicated, dia akan ambil masa lebih lama berbanding orang yang case yang mudah. Kita dalam dunia ni, kita semua, badan kita semua beza-beza. Ada orang gigi dia macam ni, ada orang gigi dia macam ni. Apa-apa pun, kena pergi jumpa doktor gigi. Depan-depan, check satu-satu macam mana gigi atas dengan bawah tu bertemu macam mana. Authority untuk buat braces ni, ortodontik ni lah. Ini adalah sejenis rawatan. So kalau pakai braces ni, biasanya dia ada pakai brush gigi khas lah. Pakai interdental brush. Orang yang pakai braces, doktor akan cerita lah kat dia apa yang dia kena pakai, macam mana dia kena jaga gigi dia, apa kemungkinan sepanjang dia pakai braces, dia akan ada banyak ulcer sebab besi-besi tu mungkin akan ganggu dia punya pipi, dia punya bahagian bibir, boleh terluka, kena hati-hati. Banyak benda lah kena jaga. Okay, kalau lepas pakai braces, retainer penting ke? Depends on the case, depends on the facilities. Ada case yang memang kena pakai seumur hidup dan tak semua orang pun mampu nak comply. Ada case yang tak payah pun. Tapi biasanya kalau ikut research paper, biasanya memang kena pakai lah retainer untuk elakkan dia daripada relapse balik. Sebab banyak juga kes-kes yang orang pakai braces dan relapse. Biasanya umur yang sesuai pakai braces ni waktu kita still membesar lah. Biasanya zaman waktu kita sekolah lah. Tua lagi daripada umur tu boleh nak pakai braces. Cuma bukanlah ketika umur optimum dia untuk pakai braces. Tapi apa-apa pun still kena seek konsultan daripada doktor gigi di klinik gigi. Setiap orang, setiap kes berbeza. Okey. Benda yang kita dapat daripada video pendekat gigi tadi, dah tahu lah bahawa hukum memasang pendekat gigi ini mahupun sarung gigi, dia dibolehkan bagi tujuan untuk rawatan. Disebabkan sebab apa? Sebab aib pada kerosakan gigi selain dapat mengembalikan fungsi gigi yang asal. Kalau semata-mata untuk kecantikan, maupun untuk moden, untuk mengikut orang, ikut trend apa, itu dah dijatuhkan kepada hukum haram. Banyaklah pantang larang yang bila masa kita pakai pendekat gigi ni, sama ada kita tak boleh makan benda yang daging, tak boleh makan benda yang senang melekat lah pada pendekat gigi tu. Salah satunya macam video tadi cakap, dia memang akan sakit pada
dalam gigi ni lah mengakibatkan kerosakan pada gusi. Kadang kita memerlukan kos yang tinggi lah untuk pergi buat rawatan untuk memasang pendekat gigi ini. Satunya untuk menjimatkan kos. Kalau dah tahu gigi kita elok ni, tak payahlah nak untuk pakai pendekat gigi ni. Itulah. Pendekat gigi ni banyak dia terbahagi kepada dua. Satu banner sarung gigi dan braces pendekat gigi. Dia asing lah. Dia sarung gigi ni dia macam yang warna putih tu, yang macam dekat atas ni. Lepas tu dengan pendekat braces tu yang dekat depan ni, yang besi-besi tu. Dia Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita yang melukis tatu dan wanita yang diminta dibuat tatu, wanita-wanita yang mencukur bulu kening dan wanita yang meminta mencukur bulu kening dan wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mana ia merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu dah pendekat gigi ni haram, nak buat juga untuk kecantikan. Neraka lah jawabnya kan. Okay, saya memberikan pada Haziq Hazwan untuk bercakap pula pasal pendekat gigi. Okay, terima kasih. Okay, saya Muhammad Haziq Hazwan. Okay. Apa itu pendekat gigi? Setiap individu menginginkan rupa yang cantik pada diri mereka. Ini termasuklah keadaan gigi dan mulut. Namun begitu, sebahagian daripada masyarakat mempunyai masalah gigi tidak terurus dan gigitan tidak rata. Oleh sebab itu, terdapatnya rawatan ortodontik iaitu pendekat gigi braces yang digunakan untuk membetulkan masalah gigi yang tidak terurus. Pendekat gigi adalah satu alat untuk membetulkan dan meluruskan gigi serta membaiki kedudukan gigitan gigi di dalam sebuah rahang. Pendekat gigi berfungsi satu, mengembalikan fungsi dan peranan setiap gigi yang tidak tersusun, jarang atau kedudukan jauh dari deretan gigi ke susunan yang sempurna. Yang kedua, membantu mengembalikan keyakinan diri dan memberikan deretan yang tersusun dan rapi. Yang ketiga, mengekalkan atau membetulkan jarak antara gigi yang telah dicabut atau kekurangan gigi. Dan yang terakhir, membantu mendapat gigitan yang baik dan berfungsi. Jenis-jenis pendekat gigi braces. Yang pertama, tradisional atau besi. Pendekat gigi tradisional menjadi pilihan ramai kerana kosnya yang lebih murah berbanding jenis pendekat gigi yang lain dan kos penjagaannya atau maintenance juga adalah lebih murah. Tambahan lagi, jenis bracketnya yang menggunakan getah berwarna-warni menjadi pilihan ramai anak muda yang gemarkan gaya lebih fun dan funky. Yang kedua, self-ligating. Bracket self-ligating merupakan pengganti moden kepada bracket tradisional. Wayar lengkung atau arc wire diletakkan di tempatnya menggunakan klip besi kecil berbeza dengan pendekat gigi tradisional yang menggunakan getah elastik. Yang ketiga, seramik. Pendekat gigi seramik tidak digalakkan bagi setengah kes yang ekstrim. Walau bagaimanapun, pendekat gigi seramik merupakan salah satu alternatif terbaik selain jenis tradisional. Sekiranya pakai ortodontik, anda menyarankan pemakaian pendekat gigi jenis ini. Dan yang terakhir, X-line. X-line direka bentuk khas untuk keselesaan gigi anda sepanjang pemakaiannya. Dan ianya telus dan hampir tidak kelihatan. Pelan rawatan X-line disesuaikan mengikut keperluan rawatan individu oleh doktor gigi atau pakar ortodontik. Ianya sangat berbeza dengan pendekat gigi yang lain kerana ianya tidak mempunyai komponen asas seperti bracket, wayar lengkung, arc wire, getah elastik dan sebagainya. Oleh sebab itu, doktor gigi anda akan memantau dan menasihati anda terutamanya apabila tiba masa bagi acuan X-line ini perlu ditukar. Mari kita tengok video. Okay. Hai, saya Dr. Anas. Banyak pasien selalu tanya, adakah saya perlukan braces? Banyak sebab kita perlukan braces. Yang paling kerap datang ialah gigi berterabur, gigi berlapis, gigi yang macam vampire. Salah, bila gigi berterabur, gigi berlapis ialah pasien tak boleh cuci. So, dia nak pergi majlis pun, nak pergi kahwin pun segan. Macam mana nak makan? Sayur terlekat, Allah, susah kan? Pasien tak boleh cuci.
Doktor gigi pun susah nak cuci. Bila susah nak cuci, lubang senang terjadi. Dan doktor gigi bila nak tampal akan garu kepala sebab tampalan di kawasan yang tak ada akses kiranya. Selalunya tampalan tu tak berapa cantik dan lubang akan berulang. Itu yang kita tak nak lah. Okay? So, kita nak yang senang, easy maintenance. Caranya ialah dengan pakai braces. So, kita akan susun gigi tu semua akan jadi satu line. Bila satu line akan senang, makanan tak senang lekat, cuci senang, you boleh floss. Bila doktor gigi pun doktor gigi suka, cantik gigi you. Walaupun ada banyak lagi sebab you perlukan braces, tapi video ni setakat ni saja. Sekiranya ada lagi apa-apa soalan, you boleh tujukan kepada Instagram page kita, Dr. Dik. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Oh, tak engkau. Aduh, abang aku dah ni kan. No. Tak aku minyak ni. Sebab ni kopi dum dah. Dua ni. Okey, yang ketiga. Hubung kait pendekat gigi dengan prinsip syariah beserta huraian dia macam potong silap-silap. Yang ketiga, hubung kait pendekat gigi dengan syariah, prinsip syariah. Dia masuk dalam tetap dan anjal. Maksud dia mutlak dan murunah. Tetap dan anjal menurut syariah terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tidak berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman pendekat gigi. Pengharamannya yang boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar untuk digunakan. Contohnya, pendekat gigi terpaksa digunakan untuk tujuan perubatan. Kelonggaran ini tak boleh berlaku dengan sebab-sebab tertentu seperti kemalangan maupun cacat menjadi. Taklah berdosa untuk berbuat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan ataupun kesakitan yang boleh mengancam hidup lah. Contoh yang boleh merosakkan, menjejaskan hidup dia. Ini kerana Allah tidak menjadikan agama untuk kita dengan penuh kesukaran. Justru pemakaian braces dibenarkan untuk merawat kedudukan gigi yang bermasalah bagi mengurangkan kemudaratan pada pesakit. Contohnya, maksud dia macam nak hilangkan, nak kurangkan bebanan dia sebagai seorang pesakit ya. Dalam Islam pula, Islam tak menjadi relevan. Bahkan akan jadi musuh sains seperti yang terjadi dalam gereja. Andainya Islam tidak punya sifat anjal ini, kalau Islam tak ada sifat anjal, maka ilmu syariah yang kita belajar, ilmu maqasid syariah yang kita belajar tu, tujuan dia untuk adanya hukum syarak. Sebab Islam yang hadir untuk memberi kesejahteraan untuk manusia lah, bukan menyusahkan manusia. Lepas tu, hubung kait pendekat gigi dengan kaedah fiqh, hadis secara umumnya menjadi hujah untuk menyatakan bahawa memakai pendekat gigi adalah sesuatu yang terlarang. Namun Islam ilmuwan Islam telah membahagikan hukum memakai pendekat gigi kepada dua hukum. Asalnya dia haram, tapi Islam dah bahagikan dia kepada dua hukum ilmuwan Islam. Jadinya dia ada dua, harus dengan haram. Jika dirujuk kepada umum hadis, dia telah disabit keharaman. Kalau kita tengok dari segi umum, dia dah masuk dalam haram lah. Sekiranya dia jadi haram lah kalau kita buat tu semata-mata nak untuk ikan, untuk nak wajah lebih cantik, muka dia lebih cantik kan. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah dah ada sebut, sebab
ianya diharamkan kerana adanya unsur di atas khasnya kerana kecantikan. Tetapi jika dilakukan dengan keperluan perubatan atau terdapat cacat pada gigi atau yang seumpamanya, tidaklah mengapa. Itu syariat. Itu syarah Sahih Muslim. Lepas tu dia lebih akan jadi lebih terang apabila dilakukan untuk apabila kita buat pakai braces tu untuk tipu manusia supaya nampak muka nampak lebih muda, lebih cantik. Contoh dia macam pakai penyakit gigi sebab nak kelihatan lebih cantik ketika rasa nak meminang seorang wanita ataupun sebagainya. Kesimpulan daripada keseluruhan tajuk pendekat gigi ni, terdapat dua hukum daripada memakai pendekat gigi seperti mana yang saya beritahu tadi kan. Yang pertama haram bagi sesiapa yang tidak mempunyai masalah gigi, penyakit ke apa-apa lah. Dia haram lah. Dengan nak bagi cantik ke, ikut trend ke, dia memang haram lah. Nas yang menyokong kuat hukum ini melalui hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah dan menjadi satu kebimbangan kepada golongan remaja yang gemar memakai fake braces di mana hanya akan mendatangkan lebih kemudaratan dari berbanding kebaikan. Okey, namun jika terdapat sebab tertentu seperti cacat ke sejak daripada lahir ke ataupun kita ada mengalami kecederaan akibat aksiden ke kemalangan ke kedudukan gigi yang kita rosak tu tak stabil dan dia memudaratkan diri kita, maka kita diharuskanlah untuk mendapatkan rawatan seperti ortodontik dan braces. Maka dia memang haruslah untuk kita sihatkan tubuh badan kita. Jadikan normal balik, bukan untuk sebab kecantikan. Kalau sebab kecantikan memang dikira haram lah. Sebab kita nak tunjuk ke orang mana yang kata kita ni daripada okey. Lepas tu kita nak macam kita ni macam jealous orang lain sebab gigi dia apa elok apa. Dia akan jadi macam mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah, betul. Okey, sekian daripada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.